Menyebut sepotong hadis Nabi SAW, ada seorang ini lagi sejengkal. Kalau kiraan shibran dalam bahasa Arab, dia kira dari sini ke sini. Kalau kita di sini ke sini. Kalau Arabnya shibran, daripada sini ke sini. Mana lagi hampir nak masuk syurga, tiba-tiba melakukan perbuatan penghuni neraka, mati dia masuk neraka. Ada orang ni contohnya, dia lagi sejengkal nak masuk neraka, tapi berubah dah ujung-ujung hayat jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata dhihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu setelah kita selesai menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan setengah daripadanya pada hormat orang. Dan ada di antara dosa yang dilakukan oleh hamba Allah ini membabitkan kehormatan orang, dia mencemarkan kehormatan orang. Ini kalau berkaitan tentang kehormatan manusia, cara bertaubat dia ketat sikit. Dan setengah daripadanya, setengah daripada dosa yang membabitkan pada hormat orang, iaitu kehormatan orang, seperti engkau khianat pada ahlinya atau anaknya. Di antara yang dilakukan oleh anak Adam yang membawa kepada dosa, mencemarkan kehormatan seseorang, seperti khianat kepada ahlinya. Apa maksud khianat kepada ahli? Disebut oleh ulama, khianat kepada ahli ini iaitu isteri dia. Khianat. Wa ammul hurmatu, adapun khianat bi an khuntuhu bi ahlihi, seperti engkau khianat akan ahlinya, iaitu isteri dia. Ataupun hamba abdi yang ia miliki, ataupun selain daripada itu yang di bawah tanggungan dia. Mana-mana orang yang di bawah tanggungan dia, dia khianat seperti berkata ia zanaiti, engkau telah berzina. Contoh ini menuduh, mengkhianat.
Ini membabitkan kepada kehormatan seseorang. Sesama dia tuduh isteri orang, dia tuduh anak orang, dia tuduh ahli keluarga seseorang, dia tuduh sesuatu yang tidak berasas. Jadi kalau dia buat benda ini, kalau nak bertaubat, syaratnya ditambah lagi. Syaratnya ditambah. Dan setengah daripadanya pada hormah orang, iaitu kehormatan orang. Seperti engkau khianat pada ahlinya, isterinya ataupun hamba abdi yang dia milikinya, ataupun orang yang di bawah tunggannya, atau anaknya, anak dia, cucu dia, ataupun sampai ke bawah. Disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin, menyebut bahawa dimaksudkan dengan anak ini kullu man ahluhu, semua di bawah tanggungan dia ni, sama dia anak dia ini qarib wal ba'in, sama ada daripada susur jalur yang hampir, anak, cucu, cicit. Ini wa in safulu, sekalipun ia sampai ke bawah, ataupun susur jalur di sebelah, iaitu sebelah anak perempuan ataupun sebelah anak lelaki ke bawah, ataupun daripada adik-beradiknya ke bawah, di pangkat cucu saudara, semua ini adalah termasuk anak. Kalau ia telah mengkhianati, menuduh dan sebagainya, maka kalau nak bertaubat, hendaklah ia minta supaya dimaafkannya, supaya dimaafkan. Maka tiadalah jalan bagi minta halal menzahirkan dia, kerana bahawasanya mengeluarkan ia akan fitnah dan marah. Tak ada cara untuk minta supaya dimaafkan, dihalalkan, melainkan ianya minta supaya dimaafkan dia, kerana dia telah menyebabkan berlakunya fitnah. Bahawasanya yuladu fitnah ataupun yulidu fitnah, kerana ia telah membawa kepada fitnah. Disebut dalam kitab Minhajul Abidin, kerana ia telah melahirkan fitnah, kerana ia telah mengeluarkan fitnah. Maksud yuladu, memberi maksud yuwalladu ay yakhruju wa yuntaju, mengeluarkan dan menatijahkan fitnah yang amat besar. Jadi dia kena minta maaf, minta supaya diberikan kemaafan, bahawa perkara ini, fitnah ini sudah tersebar dan mencetuskan kemarahan, sebab menuduh isteri orang, anak orang, ataupun cucu, cicit dan sebagainya. Ini siapa nak bertaubat kena jumpa tuan ni, minta maaf sungguh, minta maaf. Ini kaedah pertama. Tetapinya hendaklah engkau merendahkan diri kepada Allah Ta'ala dan menghinakan dia baginya. Tapi kalaulah contohnya, kalau nak minta halalkan, payah. Dia kata susah nak minta, menzahirkan, nak pergi minta maaf, mau kena barangkali ianya akan ditangkap, ataupun akan diseksa, ataupun seumpamanya. Kalau dia zahirkan diri dia, minta supaya dihalalkan, memudarat pada diri dia, macam mana cara dia nak bertaubat dah. Tetapi hendaklah engkau merendahkan diri kepada Allah dan menghinakan dia baginya, mudah-mudahan menjadi ia akan dia redha daripada engkau. Ini disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau payah sangat, dia kata takut akan mencetuskan pergaduhan yang lebih besar, mudarat yang lebih besar, maka hendaklah kamu tatadarra' ila Allah azza wa jal, kamu merendah diri kepada Allah, bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha, kemudian buatkan kebaikan,
beristighfar kepada Allah Ta'ala yang telah diajarkan pada pengajian yang lepas. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya. Ya Allah, aku minta ampun akan Allah Ta'ala yang maha agung untuk diriku, kedua ibu bapaku, kepada guru-guruku, kepada orang-orang yang ada hak ke atas aku, dan juga kepada muslimin dan muslimat. Buatkan kebaikan, sedekahkan pahala kepada orang yang kita telah inayakan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meredha, akan mengampunkan dosa kita, dan orang yang besok di akhirat diharapkan supaya Allah Ta'ala memberikan kepada orang ini memaafkan kita. Memaafkan kita. Hadis yang telah kita baca pada pengajian yang lepas, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada orang tersebut bahawa telah diberikan satu keistimewaan, boleh menampak syurga. Bila tengok lewat syurga, maka bila nampak syurga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepadanya. Cuba kamu tengok tempat itu. Dia bila nampak dia syurga, dia kata, ya Allah, bi abi wa ummi anta bi abi. Dia tanya, ya Allah, kepada siapakah tempat orang ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yaitu kepada orang yang telah memaafkan saudaranya yang telah menzalimikannya. Maka ketika itu orang tersebut akan memaafkan. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab yang terkenal Minhajul Abidin, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Katanya, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun idh ra'aynahu yadhaku. Ketika mana kami lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dalam keadaan ianya ketawa, seronok apabila diperlihatkan oleh Allah Ta'ala ada umat dia telah terselamat daripada api neraka kerana orang yang dia zalimi telah memaafkan dia. Dan Nabi sedang duduk, dan terjemah dalam kitab kita ni, Nabi SAW sedang catok bahasa Kelantan, mana terduduk begitu. Seperti kalau kita nampaknya selemak, orang Kelantan kata catok. Mana nasi lemak itu duduk begitu, bahawa Nabi SAW dalam keadaan sedang duduk menceritakan bagaimana keadaan bahawa adalah di akhirat besok orang tersebut akan memaafkan dengan syarat kita sentiasa bertaubat kepada Allah, membuatkan segala kebaikan kita sedekah kepada orang yang berhak ke atas kita. Besok orang tersebut diberikan oleh Allah Ta'ala yaitu keistimewaan, dan Allah berikan dia tempat dalam syurga dengan syarat mesti maafkan kawannya ini. Apabila dia lihat nikmat dalam syurga ni, automatik dia terus maafkan. Dia automatik akan maafkan kerana dia melihat nikmat yang disediakan oleh Allah kepada orang yang maaf kawan dia dimasukkan ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dia kata, mudah-mudahan menjadi ia akan dia redha daripada engkau. Sebab dapat pahala dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada orang ni redha. Mana memaafkan. Dia nak maaf ke ataupun tak nak maaf. Kalau tak nak maaf, tak dapat syurga ni. Kalau dia maaf, Allah beri syurga. Ketika itu dia maaf. Ini yang terakhir. Kata Imam Ghazali, ini dipetik dalam kitab Minhajul Abidin. Kitab kita ni memetik dalam kitab Minhajul Abidin. Dan engkau berbuat kebajikan yang banyak baginya pada membetulinya. Buat amalan baik ni, membetuli dosa yang telah kita lakukan kepada sahabat kita, yang kita telah khianat dia, yang telah kita kata dia, yang telah kita fitnah dia. Besar kalau dia dah tersebar, maka kita buat amalan yang begitu banyak, amal salih, sedekahkan pahala kepada dia. Dan jika aman fitnah dan menggerakkan barah, membaharu-baharu ia,
maka engkau minta halal daripadanya. Dia kata kalau jika aman daripada fitnah, jika aman daripada fitnah, fa in amintal fitnah wal haija, kalau kau rasa pergi jumpa dia ni tak membawa fitnah yang besar, kalau kau jumpa dia, dia tengok muka kau, dia boleh maafkan, dan juga tidak membawa kepada ataupun menggerak-gerakkan. Haij ini mana bergelora marahnya, membaharu-baharu marah, menyebabkan sebelum ni dia tak marah, tapi bila nampak kita datang, dia jadi marah. Dia sebenarnya dah lupa dah cerita tu, tapi bila dia nampak orang ni, menyebabkan dia lagi cepat marah. Ingat pula kisah yang lama ni, dia jadi marah tak menentu. Wal haji makna haijan, menggerakkan dan mendorongkan, menimbulkan sehingga ianya menjadi bergelora marahnya, membangkitkan kemarahan. Kalau boleh kamu rasa dia ni tidak akan membawa fitnah yang lebih besar dan juga tidak akan membangkitkan kemarahan dia, kau jumpa dia, dia boleh maafkan, silakan, kata Imam Ghazali. Maka engkau minta halal daripadanya. Bila jumpa, dia pun tengok kita, dah tu dia pun maaf-maaf, berpeluk-peluk, aku maaf dah dulu lagi aku dah maafkan kau. Kau pun aku tengok dah berubah, kau pun sekarang dah jadi baik, aku pun bukan baik sangat pun. Sekarang kita pun sama-sama dah tua, kita binalah untuk amalan kita. Dia pun dah, aku pun anggap kau saudara aku, kau pun juga, aku pun rasa kau ni macam apa aku, settle semua. Kalau boleh begitu, ahlan wa sahlan, jumpa, kata Imam Ghazali. Mintakan halal, mintakan halal. Tapi apa Imam Ghazali sebut? Wa huwa nadirun. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali kata wa huwa nadirun, benda ni jarang berlaku. Jarang berlaku, kata Imam Ghazali. Kalau ada pun 10, adalah 2 orang yang boleh. 8 lagi membangkitkan dan mencetuskan lagi pergaduhan yang lebih besar dan membangkitkan kemarahan. Sebelum ni tak marah sikit-sikit, ni marah dah jadi menjadi-jadi, membaharu-baharu mana jadi-jadi marahnya. Ini kata Imam Ghazali amat payah. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Ghazali memperingatkan kita, hendaklah kita menjaga lidah. Lidah kita ni kena jaga. Disebabkan lidah inilah kita ini telah terjerumus dalam dosa. Sebab itu Nabi SAW memberitahu kepada kita, peliharalah di antara 2 rahang kami, bainal lahyai, di antara 2 rahang ni itu ada lidah. Lidah dia kena jaga. Kalau sudah tercakap nak minta supaya dimaafkan, kalau kita nak bertobatkan, ini dia cara yang terakhir. Mudah-mudahan kalau ikut kaedah asal kena minta maaf. Kalau tak boleh, ini kaedah terakhir. Itu pun senantiasalah kita buat kebaikan sampai mati. Mudah-mudahan harapan, mudah-mudahan dengan belas kasihan Allah Ta'ala, Allah maafkan kita dan Allah ampunkan dosa kita. Seterusnya, dan setengah daripadanya di antara dosa-dosa ini, dan setengah daripadanya pada agama yang berkaitan dalam bab agama, seperti engkau mengkufurkan atau mengkafirkan dia. Allahu Akbar. Wa amma fid din bi an kaffartahu au badda'tahu, ataupun engkau bangsakan dia kepada bid'ah, ataupun kau bangsakan wanita pembuat bid'ah, pembuat bid'ah, bid'ah. Maka ini berkaitan tentang agama. Jangan kita mudah-mudah kafirkan orang.
Jangan kita mudah kafir-kafirkan orang. Jangan mudah kita kafir-kafirkan orang. Kerana takfir ini adalah suatu perkara yang amat berbahaya sekali. Dari sudut akidah dan hubungan kemesraan serta kehormatan dan kehormanian pergaulan masyarakat Islam yang boleh membawa konflik pergaduhan sesama sendiri. Ini kalau kita kafir mengkafir. Oleh kerana itu Islam amat menegah perbuatan takfir, iaitu mengkafirkan dengan larangan yang begitu keras. Kita tak boleh mudah-mudah nak kafirkan orang. Kita tak boleh mudah-mudah nak kata orang ni syirik, orang ni fasik, orang ni munafik, orang ni sesat. Tak boleh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatathabbatu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang padahal pada jalan Allah Ta'ala kerana membela agamanya, maka hendaklah kamu mengambil pembuktian yang jelas dengan menyelidik dan meneliti apa-apa perkara yang sebaik-baiknya, dan jangan kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang mengucap salam, iaitu atas dua kalimah syahadah, kepada kamu, engkau bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya. Itu dalam medan peperangan. Dalam medan peperangan ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana dalam medan peperangan wanita menyerah diri langsung dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sahabat itu terus bunuh dia. Terus bunuh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi tanya, kenapa kau bunuh? Dia kata dia, sedangkan dia sudah mengucap. Dia mengucap sebab dia takut kena bunuh. Dia nak mengelak tu. Mengelak bunuh. Jadi Nabi SAW telah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, apakah perlu kita membelah dadanya untuk mengetahui bahawa dia itu ikhlas tak ikhlas? Jadi oleh sebab itu kita dalam Islam nahnu nahkumu bil-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita berhukum secara zahir, dalam hati ini Allah saja yang tahu. Oleh sebab itu di dalam medan peperangan Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 94, hendaklah kita pastikan betul. Jangan kita tak pasti dia ni kafir, kita terus bunuh dia. Kalau dia benar-benar kafir harbi, boleh dibunuh. Kalau dia ni sudah memeluk Islam, kita selamatkan darahnya. Barang siapa yang mengucap kalimat syahadah, terpelihara darah dan kehormatannya. Dalil dalam Quran menunjukkan kepada kita mesti betul-betul pasti dia ni kafir harbi, kafir. Sebab itu tak boleh tuduh orang ni kafir, orang ni murtad. Di dalam sistem perundangan Islam, nak menentukan orang tu murtad tak murtad ialah hakim. Itu sebab perkara ini perlu didakwa, dibuktikan. Kalau dia betul kafir, maka hakim akan sabitkan dia. Dia dalam sistemnya ada pensabitan, ada menyebut bahawa kamu didapati, kamu disabit dan didapati. Dia lain sikit dari istilah. Itu sebab kalau kita tengok kita Piramli kan, kita Piramli bapak dia jadi hakim, kamu didapati bersalah, dia tidak mensabitkan, dan hukuman dia suruh berkahwin. Kahwin kan, kita Piramli.
yang dia kena kahwin ni, dia Piramli kena kahwin. Sebab didapati dia ada hukum lain. Kalau disabitkan, dia lain. Jadi apabila seseorang itu telah disabitkan dia ni, memang dia murtad, hakim akan berikan tempoh selama 3 hari sama dia nak bertaubat ataupun tak bertaubat. Dinamakan al-istitabah, itu istitabah, minta supaya dia bertaubat. Dalam masa 3 hari dia gagal nak bertaubat, maka hukuman pancung. Hukumannya adalah pancung. Bila sebut pancung ni, biasa taubatkan dalam masa 3 hari. Siapa yang boleh sabitkan? Hakim yang sabitkan, supaya orang ramai tak mudah menuduh murtad, kafir, bid'ah, syirik. Ini bahaya. Oleh sebab itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah menyebut di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali menyebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, wala taqta' bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblah bisyirkin aw kufrin aw nifaq, fa innal muttali'a ala as-sarair huwa Allah ta'ala, wala tadkhul bainal ibad wa bainallah, wa'lam annaka yawmal qiyamah la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan wa lima sakatta anhu, bal law lam tal'an iblis tula umrika wala tushaghil lisanaka bizikrihi wala lam tus'al anhu walam tutalab bihi yaumal qiyamah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, jangan kamu putuskan dengan penyaksianmu atas seseorang dengan ahli kiblah dengan menghukumkan syirik atau kufur atau munafik. Wani orang Islam, kau telah putuskan dengan penyaksian kau tengok orang ni terus kafir, bid'ah, syirik, fasik dan sebagainya. Kita kan mudah, lidah ni mudah nak sebut syirik tu, kafir, bid'ah. Kerana sesungguhnya yang melihat rahsia-rahsia hati manusia itu ialah Allah. Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maka jangan kamu masuk campur antara urusan hamba-hamba Allah dengan Allah. Dan kita pula nak ambil urusan Allah itu, kita nak ambil, kita telah melabelkan orang. Sebab Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, kita kupurkan orang, kita kafirkan orang, kita kata dia ni penghuni neraka. Kita sendiri tak tahu penghujung gitu. Orang tu walaupun dia sekarang dia jahat, tengok-tengok penghujung dia lagi warak pada kita. Tengok-tengok kita pula penghujung jadi jahat. Paling kita takut iaitu penghujung umur. Kalau kita mengaji kitab Matla'ul Badrain, muqaddimah kitab Matla'ul Badrain menyebut sepotong hadis Nabi SAW, ada seorang ni lagi sejengkal. Kalau kiraan shibran dalam bahasa Arab, dia kira dari sini ke sini. Kalau kita di sini ke sini. Kalau Arabnya shibran daripada sini ke sini. Mana lagi hampir nak masuk syurga, tiba-tiba melakukan perbuatan penghuni neraka, mati dia masuk neraka. Ada orang ni contohnya, dia lagi sejengkal nak masuk neraka, tapi berubah dah hujung-hujung hayat jadi baik pula. Betul-betul penghujung hayat masuk syurga. Oleh sebab itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah khawatim penghujung umur. Oleh sebab itu kita, lidah kita jangan mudah nak mensyirikkan orang, nak mengkufurkan orang, nak melaknat. Apa kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah? Jangan kamu masuk campur urusan Allah. Maka jangan kamu masuk campur antara urusan hamba Allah dengan Allah. Itu bukan urusan kamu. Dan ketahuilah, tak ada apa. Kenapa kau tak kafirkan dia?
Kenapa kau tak syirikkan dia? Kita jangan cerita bab kafir-kafir syirik. Begitu juga kita jangan cerita dalam bab mak opak Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir. Sama juga. Oleh sebab itulah kitab Fathul Alam fi syarh fiqh Sadat Syafi'iyah Al-Imam Al-Jurdani rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Jurdani mengarang kitab fiqh Fathul Alam dan mensyarahkan kitab hadis 40 yang dinamakan Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi syarh Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Jurdani rahimahullah ta'ala, seorang ulama Azhar yang alim berasal daripada Dumyat. Al-Imam Jurdani rahimahullah ta'ala menyebut besok di akhirat Allah ada tanya ke, kenapa kau tak cakap mak opak Nabi masuk neraka? Orang sekarang ni suka sangat bicara bapa ibu bapa Nabi masuk neraka. Allah tanya, apakah kamu tidak merasakan terburisnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu bicara begitu panjang dalam bab ini? Hakikatnya kita tak tahu. Imam Syafi'i mengarang kitab khusus bahawa ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul fatrah. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Allah berfirman, kami tidak akan menyiksa sehingga kami mengutuskan rasul. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus jadi rasul, macam mana boleh hukum kamu apa Nabi kafir? Sebab tak ada rasul lagi. Nak dihukumkan orang tu kafir apabila Allah utuskan rasul, kemudian tidak beriman kepada rasul itu, oh kafir. Jadi dalam tempoh tersebut tidak ada rasul. Bagaimana boleh ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita hukumkan kafir? Dan sebab itu ulama kata, jaga lidah. Besok akhirat bukan Allah tanya. Kita jangan jadi puak-puak Wahabi yang mengkafirkan ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menuduh dia masuk neraka. Ini menjadi-jadi, terutama di zaman sekarang. Tak ada faedah. Tak ada faedah. Disebut dalam kitab Fathul Alam, besok Allah bukan tanya, adakah kamu telah mengkafirkan ibu bapa Nabi? Kenapa kau tak kafirkan? Tak ada. Kita jangan masuk campur dalam bab ini. Jagalah perasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun tak dapat pastikan kerana terdapat banyak hadis yang berbeza-beza. Serah ke Allah Ta'ala. Begitu juga kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahawa sesungguhnya kamu jangan masuk campur urusan Allah Ta'ala, sebab kamu tak tahu penghujung seseorang. Jangan kamu kata kita laknatkan, bahasa-bahasa laknat ni kita jangan sebut, sebab benda ni yang boleh melaknat hanya Allah. Yang boleh melaknat hanya Allah. Kita sebut mala'un ni, mal'un masalah. Mungkin jadi bahasa kita mal'un kan. Tak boleh melaknat malaikat Allah. Bila kita mengambil tugas Allah, apabila telah dilaknat oleh Allah, jauh daripada rahmat. Kita pergi laknat orang, kita kata orang ni jauh daripada laknat. Mana kita tahu? Mana kita tahu dia jauh daripada rahmat Allah? Oleh sebab itu Imam Ghazali menyebut, jangan mengambil tugas Allah. Kamu hamba Allah. Kamu hamba Allah Ta'ala. Dan Imam Ghazali sebut lagi dalam kitab Bidayatul Hidayah, Allah tak tanya kepada kamu, kenapa dulu kau tak laknat si fulan bin fulan. Bahkan tidak akan ditanya, kenapa kamu tidak mengutuk iblis sepanjang umurmu. Dari kan iblis memang kena laknat. Dan lidahmu tidak sibuk menyebut kutukan itu. Ketahuilah kamu tidak akan disoal mengenainya dan tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti. Menuduh orang lain fasik atau kafir sangat besar bahayanya kepada agama si penuduh tersebut. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, bahawasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kitab Bidayatul Hidayah Fipli, kata Imam Ghazali, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri
illa irtaddat alaihi illam yakun sahibu kadzalika. Bermaksud tidak menuduh seseorang laki-laki akan lelaki lain dengan fasik, dan tidak menuduh dengan kufur iaitu kafir, melainkan tuduhan itu kembali kepadanya, iaitu si penuduh. Sekiranya yang dituduh itu tidak pas, tak benar, maka kita tuduh orang ni, dia akan kembali kepada kita. Tengok akhir-akhir ayat kita jadi rosak. Oleh sebab itu, kalau kita tak tuduh orang, cara mesti minta maaf kepada dia. Kena minta maaf kepada dia. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Bermaksud mana-mana orang yang berkata pada saudaranya, wahai si kafir, maka sekira-kira dia benar-benar kafir, maka jadilah kafir. Kalau dia betul kafir, memang kafir lah, sebagaimana yang telah disebutkan itu. Dan sekiranya dia bukan kafir, nasaya kembali kafir itu, maka kita berdoa, Allahumma ja'alna hadin muhtadin ghaira dhalin wala mudillin. Ini Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam jilid yang terakhir, dalam bab doa. Ya Allah, jadilah kami orang-orang yang memberikan petunjuk dan mendapat petunjuk, bukanlah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan orang lain pula. Hari baca doa, Allahumma ja'alna hadin muhtadin ghaira dhalin wala mudillin. Minta supaya Allah berikan petunjuk kepada kita. Kita beri tunjuk kepada orang yang baik. Kita minta Allah sentiasa beri petunjuk kepada kita, jauhkan kita daripada sesat, dan kita tidak menyesatkan orang lain. Sentiasa mengucapkan doa tersebut, Allah mustajabkan, maka lidah kita terpelihara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Seterusnya kita menyebut, jangan mudah-mudah nak mengatakan orang ni kafir, bina'ah, dan iaitu terlebih payah daripada segala perkara. Dia kata perkara ni memang payah. Kalau dah kata orang kafir ni, dia kata payah. Dan dah kata orang ni bid'ah pun payah. Maka hendaklah engkau mendustakan diri engkau di hadapan orang itu. Pergi jumpa dia dan beritahu bahawa aku sebelum ni aku telah cakap kau kafir, kau bapa bid'ah, kau syirik, kau fasik. Sebenarnya tuduhan aku itu dusta. Maka hendaklah kau mendustakan diri kau. Cakap kepada dia, sebenarnya tuduhan aku itu ada tuduhan palsu. Sebenarnya aku reka-reka. Aku tak ada bukti. Sebenarnya aku ni pembohong. Kena cakap begitu. Berani cakap begitu. Kena belasah dia, kan? Kalau cakap begitu lagi panjang dan jadi susah lagi. Jadi macam mana disebut dalam kitab kita, kalau pergi jumpa minta halalkan, jadi dia kata jadi payah nanti. Tapi kaedahnya, maka hendaklah engkau mendustakan diri engkau di hadapan orang itu. Dia kena jumpa. Kaedah pertama mesti jumpa. Cakap aku ni pendusta, aku ni pembohong, aku ni tukang reka-reka cerita. Sebenarnya tak ada cerita ni, aku reka-reka je. Aku reka-reka je. Itu pertama. Dan engkau minta halal daripada, dan minta supaya dihalalkan, dimaafkan. Jika dapat, kalau dapat lah, kalau boleh dimaafkan, kalau boleh dimaafkan.
Dan seterusnya dalam kitab-kitab. Kalau dapat. Dan jika tiada dapat yang demikian itu, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh menghinakan diri. Kalau memang tak dapat, jadi kau kena sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Ta'ala dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata Imam Ghazali, falibtihal ila Allah jiddun. Ibtihal, memang sungguh-sungguh merendahkan diri kepada Allah. Kalau di Mesir sebelum subuh nama dia ibtihal, ibtihalat. Kalau di Malaysia kita panggil tarhim, rahmat, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dalam Mesir dia sebut ibtihalat, ya Rabb, ya Rabb. Itu Mesir dah tu panjang lah, ibtihalat, ibtihalat. Orang datang awal masjid, jadi ada qori ni akan baca ibtihalat sebelum azan lah, sebelum azan. Mereka datang awal masjid Sayyidina Hussein, Masjid Al-Azhar, Masjid Sayyidina Zainab, Sayyidina Nafisah, ada contoh tu Sayyidina Ahmad Badawi. Ada ibtihalat dan juga baca Quran. Baca Quran, baca Quran. Orang datang awal, maka kita merendahkan diri, berdoa kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan redha Allah. Ini orang al-ibtihal. Hendaklah kamu merendahkan diri, kena sungguh-sungguh minta Allah ampunkan, minta Allah redha kita, minta Allah maafkan kita, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh minta. Dan seterusnya, dan merendahkan dia baginya, bagi Allah Ta'ala, mudah-mudahan menjadi ia akan direda daripada engkau pada hari kiamat, serta engkau bersungguh-sungguh menyesal. Mudah-mudahanlah meminta sedekahkan pahala kepada dia. Kalau dalamnya ada suruh tulis bersedekah, dia tak tulis sedekah. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menyebut wa tasadduq liyurdiyahu, dan kamu kena banyak bersedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah-sedekah ini, sedekah kepada siapa? Alal fuqara, kepada fakir miskin, dengan harta yang kau ada. Sedekah pada fakir miskin, kemudian dengan harta yang halal ni, pahala dia kau serahkan kepada orang yang mana kau kutuk tadi, yang kau kafirkan dia, kau fasikkan dia, bid'ahkan dia dan seumpamanya. Mudah-mudahan besok dia maafkan kamu. Dia maafkan. Bukan senang nak taubat ni. Orang kata kembali berhijrah kepada fitrah. Tapi kalau berhijrah kepada fitrah, tak buat cara-cara ni, belum tentu taubat. Belum tentu taubat. Belum tentu taubat yang sebenar. Dan seterusnya lagi, alhasilnya, kesimpulannya, tiada barang yang dapat engkau minta redakan, meredakan segala empunyanya, maka hendaklah engkau kerjakan. Kalau boleh orang ni maafkan kamu, kena pergi, kena pergi jumpa dia supaya dia maafkan. Kena cara yang pertama ni kena buat. Kalau dia boleh maafkan kamu, kena jumpa dia minta maaf. Itu kesimpulan dia. Kena buat. Dan tiap-tiap barang tiada dapat engkau minta redha, meredakan mereka itu, maka hendaklah engkau kembali kepada Allah Ta'ala dengan menghinakan diri dan merendahkan diri, serta engkau bersedekahkan dengan hak yang lazim atas engkau membayarkan dia kepada mereka. Tapi kalau dah tak boleh, tak mampu nak minta supaya dia maafkan kamu, ataupun tak jumpa orang ni, tak mana-mana dia pergi sekarang, kita pun tak dapat kesan dia, hendaklah kami bertaubat kepada Allah,
buatkan amal-amal yang soleh, sedekah kepada fakir-fakir miskin, pahalanya hendaklah kau serahkan kepada mereka kadar mana dosa yang telah kau lakukan. Mudah-mudahan besok dia maafkan kamu, dan Allah Ta'ala juga dengan kudrah dan iradahnya memaafkan kamu. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, faman ta'allaqa bihi haqqullah tadarakahu nadam. Kalau berkaitan hak Allah, cukup menyesal. Wa tahassur matadarru, dia rasa rugi sungguh, rasa dia menyesal ni memang satu kerugian besar kalau Allah tak ampunkan dan maafkan. Hendaklah dalam keadaan merendah diri dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak akan buat lagi akan datang, dan buatkan amal-amal soleh sebagai ganti maksiat dan dosa yang telah dilakukan sebelum ini. Ini kalau berkaitan dengan Allah. Tentang dengan manusia, Imam Ghazali kata disebutkan kita Ihya, dia jadi berat sebagaimana dalam kitab kita kena minta halal dulu, kalau tak boleh barulah kita buat amal-amal soleh ni, sedekahkan pahala. Pernahkah kita ni bila sedekah ada niat, ya Allah, ya Tuhanku, pahala ini aku sedekahkan kepada, aku berikan kepada orang yang ada hak ke atasku. Tadi masuk masjid tadi, masuk dalam tabung masjid, masuk kami, ya Allah, ya Tuhanku, aku ada dosa-dosa yang kepada orang yang telah aku umpat, yang telah aku kata, dan macam-macam aku fitnah, aku buat-buat reka-reka cerita. Kalau dia tuntut besok, aku sedekahkan pahala ini kepadamu, ya Allah. Jangan orang niat begitu. Orang niat pergi sedekah ke masjid, ya Allah, sihatlah tubuh badanku, ya Allah, sihatlah anak-anakku, murah rezekiku. Dosa dia tak ingat. Dia ingat apa? Ya Allah, sihatlah aku ni, lama sakit, ya Allah, ni aku sederma Masjid Azim ni, kau sembuhlah sakit, ya Allah, kau sembuhlah sakit bini aku, semua isteri aku, anak aku, daya mereka. Sepatutnya yang pertama tu betul lah untuk sihat tubuh badan. Masuk lagi. Untuk apa? Untuk mana-mana orang yang nak tuntut aku akhirat besok, kalau aku ada bersalah dengan dia, aku sedekah pahala. Cepat penuh tabung masjid. Maki-maki dia masuk dalam hari Jumaat pun kita ingat gitu. Masjid penuh dia. Kenapa? Karena semua orang ada buat besar. Jadi inilah cara yang terakhir. Mudah-mudahan besok ampun dosa kita dan orang ini juga akan maafkan kita. Seterusnya lagi, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bila bersedekah ni, dengan hak yang lazim atas engkau membayarkan dia kepada mereka, mudah-mudahan menjadi ia akan mereka itu redha daripada engkau, maka adalah demikian itu kembali kepada kehendak Allah, kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Hadis yang kita baca sebelum ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan maafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan maafkan. Qala akhuka min akhika. Jadi disebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Allah bila ditanya, qala liman aqani as-saman, qala ya Rabbi wa man yamliku as-samana, apakah harga yang boleh membeli syurga itu? Qala anta tamliku, engkau yang boleh memilikinya. Qala ayyi syahidin hadha, kemudian bertanya, wa ma huwa ya Allah, apakah ada? Qala akhuka min akhika, karena kau maafkan kesalahanmu
syurga untuk kamu. Qala rabbi inni aqamtu ya Allah kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar juga ada meriwayatkan hadis ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dijanji Allah. Qala Allah ya akhika adkhilhu jannata. Pegang tangan sahabat kamu dan bawa dia ke dalam syurga. Wa fi riwayatin masa senang hati. Kenapa? Ada juga kaedah macam mana nak supaya dosa hamba-hamba Allah ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau harap daripadanya akan punya yang amat luas. Karena bahwasanya apabila ketahui ia daripada hamba akan sebenar-benar, maka ia redhakan segala punya hak atas. Bila Allah tengok betul-betul atas nanti kita kita istilah-istilah tasawuf, yaitu ada ayan sabita, ayan kharijah. Kalau dia masih lagi tidak bersulih qadim, kan yaitu pada qadim itu ayan sabita. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dia nak memaafkan orang. Allah nak maafkan. Di bawah ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala di bawah ilmu. Tahu kita ini ialah penghuni syurga. Di bawah ilmu Allah. Sebelum dijadikan kita ini. Kemudian bila kita dijadikan oleh Allah, Allah berikan akal pikiran, Allah berikan kita boleh menuntut ilmu, walaupun kita ini contohnya buat dosa, buat apa semua penghujung-penghujung sebab ada ilmu ni. Kita bertobat kepada Allah, maka kerana Allah nak masukkan ke dalam syurga. Allah nak masukkan dalam syurga sebab dia dah berubah. Dan ubah. Maka ayat kharijah dan jiznya berlakunya setelah diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka Allah masukkan dalam syurga. Sebab apa dia rendah diri suruh kepada Allah, minta maaf, minta bertaubat sungguh-sungguh, harapkan keampunan, harapkan rahmat, harapkan belas kasihan. Tolong ya Allah, aku hamba-Mu ya Rahman, aku hamba-Mu ya Allah, tolong ya Allah, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Kita susah nak berdoa menangis. Jangan lupa menangis berdoa. Kalau kata menangis, jangan susah. Dan ini ada masuk ayat. Kalau kita pergi Mekah pun jangan lupa menangis lagi. Tapi dia daripada Pakistan, India betul. Kalau kerja dia maka dia Allah terakhir boleh. Kita pegang kita kata apa? Dia mudah. Tak tahu sebab apa itu paling payah. Ini sungguh-sungguh. Jadi disebut nanti kita Allah pandang kepada kita dengan kurnia bersungguh nak bertobat. Maka Allah Subhanahu wa taala maafkan dia. Maka dia daripada segala umpunya hak atas. Allah berikan kepada kami supaya maafkan sahabat kami. Kalau tidak ada apa syurga. Itu syurga kerana maafkan. Adalah hati yang kita baca. Daripada kurnianya dan kebajikan yang amat luas, dari diambil daripada amal sesuatu seperti barang yang telah tersebut pada hadis yang diriwayatkan oleh akan dia di dunia. Inilah sebenarnya hasil maksud yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Minhajul Abidin. Itu cerita Minhajul Abidin dan taubat. Kitab Minhajul Abidin banyak apa baca. Kemudian taubat, wajah dalam kitab Minhajul Abidin. Setelah ditambah kepada cerita lah ada sedikit dalam kitab yang lain termasuk dalam kitab syarah, yaitu syarah kepada Minhajul Abidin di Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Insyaallah kita sambung datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita
ini ilmu yang begitu dapat manfaat kita diterima oleh Allah, kita diterima oleh Allah, diberikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita nanti. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi maqama aishi wa la wujudi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Wa la ta'ammal fi salati wa la sujudi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Billahi shilni fidal ruhi من الأجر والسجود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أنا الذي كنت في هواكم يوم النار يكون عيدي.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ منزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بصحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء زمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم لا تأخذنا على برك واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعث عليها من قبورنا يا
betul-betul penghujung hayat masuk syurga. Oleh sebab itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ialah khawatim penghujung umur. Oleh sebab itu kita lidah kita jangan mudah nak mensyirikkan orang, nak mengkufurkan orang, nak melaknat. Apa kata Imam Ghazali nanti tak Bidayatul Hidayah?